Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So bertemu lagi kita dalam rancangan Bercakap dengan Tower. So kita dah lama tak bertemu lah secara apa orang cakap, secara manual, secara formal. Minta maaf tersasul. Okay, so kali ni saya nak straight to the point, tak nak buang masa. Mungkin saya ambil masa dalam 5 ke 10 minit saja untuk cerita apa yang update terkini lah, apa yang saya tengah buat sekarang, untuk saya share dengan semua warga-warga telco terutamanya. Okey, nombor satu ialah training saya tu sendirilah, training online saya, dan nombor dua ialah jemaah telco. So macam mana saya nak relatekan dua benda ni penting dalam industri telco kita pada hari inilah. Okey, kita go to the first, iaitu training. Training ni saya buat masa sekarang memang saya concentrate training part IE saja, iaitu daripada survey sampai ke report. Sebab yang selepas tu stage yang selepas tu semua kita boleh katakan bukan di bidang apa, bukan nak kata bukan bidang kuasa saya, maksudnya saya tak concentrate kepada benda-benda tu lah. So saya punya expertise bukan dekat situ, so saya tak berani pergi lagi ke tahap tu. So dan saya cuba untuk buat step by step lah. Okey, so bila kita sebut tentang training, apa yang saya nampak bila terutamanya selepas kita launch projek 5G ni, kita mengalami kekurangan manpower, ataupun kita mengalami kekurangan tenaga kerja tempatan lah, ataupun dengan kata tepatnya sekali kan. So bila mana kerajaan announce projek 5G ni, saya dah nampak ada something wrong akan berlaku, iaitu kita memang kekurangan tenaga kerja tempatan dalam bidang AI ni, especially lah AI ni, sebab bila kita sebut AI ni, dia memerlukan satu kemahiran teknikal yang lebih daripada stage yang lain lah, skop-skop yang lain. Sebagai contoh, orang yang pergi survey tu, dia kena berfikir banyak macam mana dia nak propose satu tempat, satu equipment dekat satu tempat, dan equipment tu pula akan relate dengan benda-benda lain. Compare to orang yang pergi buat installation, dia just bawa barang dan dia terus install based from orang yang survey tadi. Tapi saya taklah kata orang yang buat installation tu tak penting, dia pun penting. Cuma saya nak concentrate kat part AI ini saja dululah. So akibatnya kita terpaksa menggunakan tenaga luar lah, especially macam apa, contoh kita punya surveyor mungkin orang tempatan, tapi yang buat report tu terpaksa ambil orang luar negara lah, maksudnya bukan lokal. Sebab sekarang ni banyak dah buat secara remote, so mungkin orang tak nampak benda tu kan, tak, kemasukan pekerja asing tu kita tak nampak, tapi sebenarnya dia berlaku di belakang, melalui orang cakap di belakang tabir tu ramai pekerja asing. So bila terlibat dengan pekerja asing ni bukan calang-calang orang cakap calang-calang skop dia ambil, ada yang sampai ke manager dan sebagainya, dan sampai ke tahap dia pula yang kontrol kita. So saya rasa itulah satu yang tak masuk akal di fikiran saya lah. Contoh, dia orang dekat sana, dia punya masa kerja tu tak sama dengan kita lah, sebab masa dia pun lain kan, ada perbezaan masa kan. So macam kita pukul 12 dia baru start kerja, lepas tu kita pukul 8 malam dia baru habis kerja. So kita terpaksa follow dia, kita start pukul 8 pagi, kita habis 8 malam. So dekat situ dah terjadi suatu aktiviti yang tidak sihat lah. So saya tak nak ulas lebih lanjut pasal tu. So bila saya cerita tentang, saya bagi intro ni, saya rasa semua orang boleh faham. That's why saya come out dengan training. Sebab bila kita kata kita kekurangan tenaga mahir, sebagai contoh, saya tak nampak mana-mana pihak yang cuba create satu barisan pelapis, ataupun cuba buat satu program untuk program-program ilmiah lah, untuk mencari bakat-bakat baru dalam industri telco ni. Semua mengharapkan apa yang ada lah. So apa yang ada tu kita terpaksa recycle sampai ke tahap tepu.
sampai orang yang resource yang kita ada tu kita boleh anggapkan sebagai senior lah kan. Senior tu dia memang dah tak boleh nak pergi jauh dah, contoh macam tu lah. Sebab itu saja yang kita ada, dan lepas tu kita ambil orang luar, so tak cantik kat situ. Saya kata daripada kita ambil orang luar, apa kata kita train orang Malaysia sendiri dan buat projek-projek yang sepatutnya, dalam masa sama mungkin suatu hari nanti kita boleh export pula. Sekarang ni kita import kan. So that's why saya come out dengan training saya tu lah. Training kita boleh katakan saya punya intensive training lah, sebab saya buat straight setiap minggu kan, setiap hari, setiap minggu. Minggu lepas saya buat malam, minggu lepas saya buat siang, minggu ni saya buat malam, dan minggu depan insya-Allah saya akan cuba buat siang dan malam. So pilihan ada pilihan di tangan di tangan trainee ataupun participant yang nak join training saya itulah. So training saya tu just scope dia simple saja, lebih pada survey dengan report. So tapi bila kita tengok nampak simple, tapi hakikatnya bila kita implement, benda jadi huru-hara. Sebab apa benda jadi huru-hara? Sebab tak ikut proses. So saya cuba nak standardkan balik proses survey sampai ke report tu. Buat masa sekarang memang saya pun terpaksa hadapi risiko, sebab salah satu contoh, saya build up satu team daripada training saya tu, tapi tim ni pun dia baru nak bergerak. So dia memang kita dah bagi training, tapi dia orang cakap dia memerlukan masa sedikit lah, dan dalam masa sama minggu ni ada lagi tim baru macam tu lah. Saya harap every week ada newcomers lah, ataupun newbies dan sebagainya. Maaf. Lepas tu mindset orang kita yang tak cantik ni, dia bila dia gatal tekak, bila dia assign kat kita satu-satu task, dia assume kita ni memang dah boleh buat kerja. Sebagai contoh Mencon lah. Mencon ni boleh dikatakan most of the Mencon dia tak prepare pun dia punya internal team untuk handle kerja tu. Dia lebih prepare kepada management team. Tak ada masalah lah kalau dia nak sub ke apa kan, tapi at least dia ada satu team yang boleh handle task tu. Sebab kalau jadi apa-apa kat subcon, at least internal dia boleh take over. Itu point dia. Jangan dia harap 100% kat internal. Satu. Nombor dua, bila dia harap kat 100% kat internal, dia mengharapkan internal tu harap 100% kat subcon. Dia mengharapkan subcon tu macam boleh perform, boleh 100% perform. So macam tim saya memang saya cakap, saya tim baru, saya terpaksa ambil risiko, bergerak secara perlahan. Saya tak berani nak obvious sangat, nak expose sangat, takut orang nampak. Bukan takut nanti semua orang tertumpu kat saya, orang pergi kat saya. So saya tak nak nanti saya kabut, saya tak boleh commit. So saya buat masa sekarang, saya cuba buat satu dulu, bagi dia orang ni betul-betul faham. Tak nak kelang kabut, biarlah saya pekak telinga ke apalah kan. So bila Mencon ni, bila dia datang kat kita, dia push macam dia nak macam esok tu dah tak ada hari dah kan, contoh kan. So saya macam terpaksa pekak telinga, sebab saya nak tim saya ni bukan bukan nak create the numbers, tapi kita nak create the numbers and quality. Sebelum nak create the numbers tu, kita kena create quality dulu kan. Bila kita ada quality, insyaAllah numbers tu akan datang. Kalau kita create the numbers saja, quality tu tak semestinya datang lagi kan. So itu yang saya cuba buat. Dan yang ketiga, Mencon ni dia macam saya kata tadi, dia assume kita ni 100% perfect, tapi dalam masa sama dia tak terfikir pun tentang development. Dia tak terfikir. Dia fikir macam dia nak kita supply kat dia resource, padahal dia tak nak fikir. Bukan kata, maaf cakap, bukan kata Mencon, vendor semua sampai ke atas lah. Even pihak kerajaan pun saya tak tahu kat mana dia orang punya, dia take action benda ni kan. Kementerian Telekomunikasi ke apa ke kan. Sebab kita kena fikir development, barisan pelapis, tak ada orang fikir pun. That's why saya macam, kalau nak fikir memang saya tak mampu nak buat semua. Tapi saya macam, saya redah juga, saya buatlah training saya tu. Saya tak dapat bagi banyak, saya dapat bagi sikit pun okey lah. At least saya ada something saya nak share dengan orang kan. So ada masa yang saya bagi free, ada masa yang saya berbayar lah. Macam contoh training RM50 tu, compare dengan tak bagi langsung kan. So at least ada lah daripada tak ada langsung. So ada orang yang cakap saya biol lah apalah, saya biarlah nak cakap apa muka aku kan. Kau nak cakap aku biol ke apa, tapi niat aku tak nak tak nak bagi orang lain biol. Itu je niat aku tak nak orang lain biol.
So saya terpaksa come out dengan training lah. Bila saya buat training ni, nanti dia akan saya akan create satu network daripada trainee yang join training saya ni. Mungkin insyaAllah saya akan create satu network, dari situ kita bergerak. Maksud dia semua standard kita ikut saya punya training. Tapi buat masa sekarang, macam saya kata, saya terpaksa lah redah. Walaupun orang yang datang training saya tu, contoh dia nak buat OJT, dia nak buat trial dekat report, kita terpaksa ambil info-info daripada surveyor yang bukan dalam network kita, ataupun kita ambil daripada luar lah. Dan of course lah surveyor tu tak akan ikut proses, dia redah juga. So itu masalah yang kita alami. Sebab lagipun saya nak train saya punya trainee tu, dia facing dengan problem. Saya tak nak, saya dah memang buat cantik dah saya punya structure tu, dia orang ikut. Kalau surveyor pergi site, surveyor saya pergi site, saya punya documentation team buat, memang ada orang cakap apa, ada chemical lah dekat situ kan. Tapi yang berlaku, saya nak dia orang tengok apa yang sebenarnya berlaku sekarang ni, apa yang terjadi sekarang ni. Sebab bila kita buat report documentation, surveyor dari luar kita ambil daripada surveyor luar. Bila kita ambil surveyor luar, tak semesti dia orang follow the process. Bila tak follow the process, akan jadi huru. So saya nak tengok macam mana kalau engkau orang akan handle bila keadaan huru. Aku bagi kau orang satu jalan yang mudah, tapi kalau macam ada benda yang susah datang, macam mana kau orang facing. Itu yang saya buat. Dan kalau kau orang nak sijil dan sebagainya, kau orang kena melalui benda-benda ni baru aku bagi sijil. So saya certified, insya-Allah. Orang kenal saya, insya-Allah lah orang tahu kan. Kita cuba hasilkan produk yang berkualiti. Kita tak nak letak kuantiti saja, kita nak kualiti. So bila apa orang cakap, bila kita buat training, kita nak kena ada OJT ataupun praktikal. Bila kita ada praktikal, kita kena pergi site. Bila kita pergi site, contohnya kita kena ambil job lah. Kita kena ambil job. So saya sebagai trainer, saya tak boleh lah susah. Bukan tak boleh susah, saya kena ada satu mekanisme untuk salurkan trainee saya ni ke site. So that's why saya come out dengan idea kedua, iaitu saya buat jemaah telco tu lah. Bila jemaah telco tu secara tak langsung, saya pun bukan ada duit banyak, saya tak boleh buat seorang. That's why saya kumpul duit daripada kawan-kawan semua. So benda ni tak melibatkan yuran, benda ni semua modal. 200 tu adalah modal, bukan yuran. So alhamdulillah kita dapat kumpul dalam 40k. So kita jalan dulu 40k ni. So kita dapat set up satu tim survey, dapat set up satu tim documentation. Kita nak groom tim ni bagi jadi terbaik. So saya harap doa daripada rakan-rakan semua. Hopefully projek saya ni berjalan lancar untuk kebaikan kita bersama lah. Kalau siapa yang tak mampu join, tak apa, bagi doa pun cukup lah kan. Dan that's why saya kata saya terpaksa facing dengan kontraktor yang macam duk kejar je, nak number saya, tapi tak nak fikir tentang quality, tak nak fikir tentang development, tak nak fikir tentang barisan pelapis. Semua orang-orang ni dia nak number. Sebab apa? Dia nak create money kan, dia nak create duit dengan cepat. So itu saja satu cara saya nak melawan diorang. So saya tak nak melawan secara obvious, dengan secara terang-terangan. Saya cuba melawan secara baik, secara compete secara baik lah. Maksudnya kita tak nak jatuhkan orang apa semua. Kita cuba tunjukkan kita ada kualiti. Bila kita ada kualiti, orang akan cari kita. Bila orang cari kita, waktu tu baru kita boleh kontrol orang tu balik. Kita boleh cakap macam, okay, aku nak macam ni, proses dia sepatutnya macam ni. Kalau kau tak nak ikut, tak apa, aku pergi kontraktor lain, contohnya tu. Sebab macam semalam saya dapat feedback daripada kontraktor, dia cakap vendor dah bagi sini. Vendor saya tak nak sebut lah siapa nama, tapi kawan tahulah vendor tu siapa. Dia kata vendor ni ikut orang yang check. Kalau A check dia nak macam ni, B check dia macam ni. Itu dah salah. Sebab apa? Saya pernah kerja dengan vendor, dan saya pernah involve dengan program untuk melahirkan staff-staff baru daripada program Slim sebagai contoh. So kita dah susun dah proses yang betul untuk diorang. Benda yang meragukan, benda yang boleh repeating, boleh menyebabkan careless mistake dan sebagainya, kita cuba kurangkan, kita cuba automate. Tapi bila saya dah keluar daripada projek tu, saya keluar pun memang saya dah tak tahan. Saya tengok jadi merapu lagi kan.
ingatkan time aku ni yang teruk. Sebab apa kawan blame aku fail. Contoh aku ingatkan lepas aku keluar tu ada improvement lah, jadi hawa biru. Sepatutnya benda yang mudah dah jadi susah kan. Macam contoh kita buat SDE tu sepatutnya surveyor yang buat, tapi surveyor dah sub ke orang lain. Bila surveyor sub ke orang lain, dah ada satu task baru pula untuk SDE, ada satu skop baru, ada department baru untuk SDE. So kita tak nak benda tu. So contohlah, kita nak biar surveyor yang settlekan. Sebab surveyor tu yang pergi ke site, dia nampak, dia yang tahu. Daripada dia sub kat orang yang dia sub tak tahu apa, duduk kat rumah buat kerja tak tahu, main hantar kan. So itu yang saya nak luahkan hari ni. Dah 15 minit saya cakap tadi 5 hingga 10, tapi biasalah terlebih juga cakap kan. Tak boleh nak buat apalah, minta maaf sekali lagi. So saya harap feedback daripada semua lah. Sebab saya seorang buat pun memang kalau boleh, bukan kata kadang-kadang boleh pecah kepala kan. So saya nak idea, contoh macam training, takkan saya nak buat seorang. Orang yang ada expertise dalam installation, join lah saya secara part time pun tak apa. Orang yang expertise dalam integration dan sebagainya. Kalau saya nak buat semua memang susah lah kan. So saya harap benda-benda macam tu lah, support daripada tu. So duit modal 200 tu kalau nak ikut kecil je, tapi bagi saya besar. Sebab apa? Saya anggap itulah dapat motivatekan saya untuk move ke depan kan. Kalau nak tunggu orang bagi duit ribu-ribu, memang tak tahu bila. So saya harap benda ni motivate aku, menunjukkan ada lagi kawan-kawan yang support aku. So kita kumpul-kumpul dapat 40,000, insyaAllah kita cuba rolling duit tu sebaik yang mungkin lah. Cuba kita, dalam masa sama saya cakap, first month ni mungkin kita tak dapat untung, tapi mungkin kita boleh reduce rugi kan. Sebab first month kita nak train orang apa semua, banyak nak hantar pergi training wah lah apalah kan. Staff berhenti tengah jalan, kena resign apalah. Itu semua kos-kos awal bulan pertama lah. Hopefully dalam bulan kedua tu kita dah dapat, sekali lagi, kita dah dapat menghasilkan keuntungan lah. So training saya macam saya cakap, insyaAllah berjalan setiap minggu kepada kontraktor baru, ataupun tak kisahlah orang lama, dia memang nak touch up dia punya skill ke, dia punya knowledge dalam survey sampai documentation ni, boleh join, tak ada masalah. Semua orang boleh join, tak ada had. Contoh macam itulah. Kalau yang hantar training by group, lebih daripada 5 orang, kita kira free. Contoh 6 orang dekat atas, kalau tak salah saya, kita kira harga sama lah. Maksud dia free lah, 789 tu contohnya tu. Dan bila orang tu datang training satu hari, dia datang hari kedua tu harga dah semakin murah, hari ketiga keempat dah semakin murah lah, contoh macam tu. Dan satu lagi, bila dia datang training, dia boleh repeat anytime, free. Contoh dia datang minggu ni, minggu depan dia tak puas hati, dia nak masuk sekali lagi, tak apa, masuk free. Benda online kan, benda online. So free. Saya jual masa saya dan apa orang cakap, saya punya knowledge saja kan. Saya tak adalah nak pergi ke site ke, penat ke apa, tak. So tapi semalam kita ada pergi site visit betul pun memang kita tak rancang lah, kebetulan saya cakap okey, siapa nak pergi site, jom kita pergi tengok. So saya dah upload lah video tu, boleh tengok video tu. So contoh macam tu lah. So hopefully semua support lah, support daripada segi kata-kata ke apa ke, tak kisah. Bagi saya semangat sikit, sebab saya tengok benda boleh ubah, tapi tak ada orang pun terfikir nak ubah. Kalau kata saya nak ubah, orang cakap mengarut lah kau nak ubah seorang, biarlah, tak apa, saya ubah sikit pun tak apa. Janji saya nampak perubahan kan. Daripada saya pun duk tunggu, tak boleh ubah, nak buat macam mana, dah memang macam ni, reda je lah. Tu salah. Kita reda, dalam masa sama kita kena usaha lah untuk berubah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.